Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan selamat datang ke channel YouTube saya, iaitu Muhammad C. Muhammad ataupun MSM. Dan saya ucapkan juga kepada para penonton semua diberi kesihatan yang baik dan dijauhi daripada virus COVID-19. Okey, pada kali ini saya ingin berkongsi kepada para penonton semua mengenai tentang Al-Quran. Kita mungkin biasa mendengar tentang Al-Quran ini, tapi adakah kita betul-betul mengenal apa itu Al-Quran? Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe saya punya channel untuk mendapatkan lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan juga tentang pengisian-pengisian yang baik, insya-Allah. Apa itu Al-Quran? Mungkin ada sesetengah orang yang apabila disebut tentang Al-Quran ini, dia akan faham tentang satu buku ataupun kitab yang menceritakan tentang hukum hakam. Okey. Dan untuk kita lebih faham lagi apa itu Al-Quran, Al-Quran ini adalah satu kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai mukjizat. Maksudnya di sini Al-Quran ini adalah kata-kata daripada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Tuhan dan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Okey. Jadi itulah proses Al-Quran ini diturunkan, dan itulah Al-Quran yang sebenarnya. Dan Al-Quran ini juga dia diturunkan secara berperingkat. Bukanlah satu kitab tu terus diturunkan kepada Nabi Muhammad, tak. Dia secara berperingkat mengikut peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan di dalam Al-Quran ini juga dia mengandungi pelbagai ilmu, pelbagai maklumat dan pelbagai kisah-kisah yang kita boleh jadikan pengajaran. Dan juga Al-Quran ini, apabila kita membaca Al-Quran, kita akan mendapat pahala disebabkan oleh Al-Quran adalah salah satu ibadah yang sangat-sangat dituntut untuk sebagai seorang Muslim untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran dan memahami dan mengkaji, dan akhir sekali mendapat pengajaran daripada kitab suci Al-Quran itu. Sejarah ringkas mengenai tentang Al-Quran ini yang kita boleh tahu adalah Al-Quran ini dia diturunkan secara beransur-ansur dan secara berperingkat-peringkat dalam masa 23 tahun. Okey. Dan dia mula diturunkan adalah pada bulan Ramadan. Jadi sebab itulah di bulan Ramadan ini ada disebut sebagai waktu nuzul Quran. Nuzul maksudnya penurunan Al-Quran itu. Jadi itulah yang menyebabkan mulianya bulan Ramadan ini selain daripada ibadah berpuasa. Okay. Dan surah yang pertama diturunkan adalah surah, sebab Al-Quran diturun secara berperingkat, jadi surah pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan surah Al-Alaq ini dia ada mesej-mesej mengandungi pesanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita boleh faham, iaitu mengenai tentang tauhid, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga di dalam surah Al-Alaq ini juga diturunkan perintah Iqra, iaitu membaca. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca, termasuklah kita juga. Untuk kita ni rajin membaca Al-Quran, termasuklah ilmu-ilmu yang lain juga, agar bermanfaat untuk diri kita. Bukan setakat kita baca, kita faham dan kita kaji, dan akhir sekali kita dapat amal dan mengambil pengajaran daripada apa yang kita baca, khususnya Al-Quran. Dan tujuan utama yang kita kena tahu, Al-Quran diturunkan bukanlah semata-mata sebab sejarah ataupun ilmu sains dan macam-macam lagi, bukan. Tetapi Al-Quran diturunkan adalah untuk satu tujuan, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan kitab-kitab diturunkan tak akan berubah. Kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, termasuk kitab Al-Quran diturunkan adalah tujuan untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dari segi maklumat tentang Al-Quran ini ataupun dia punya latar belakang dia, yang kita boleh faham adalah Al-Quran, satu kitab Al-Quran ini dia mempunyai 30 juzuk. Di dalam satu Al-Quran mempunyai 30 juzuk. Dan di dalam Al-Quran ini mengandungi 114 surah. Yang saya sebut tadi itu baru satu surah
banyak lagi surah-surah lain yang ada di dalam Al-Quran. Dan secara keseluruhan di dalam Al-Quran ini mempunyai 6,000 lebih ayat. Okey, 6,000 lebih ayat. Dan Al-Quran dia dimulakan dengan surah Al-Fatihah. Ya, kalau kita biasa buka Al-Quran, mestilah sebagai seorang Islam, kita memang akan tahu yang Al-Quran akan dimulakan dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Okey. Dan kalau kita nak tahu dari segi penyusunan pula Al-Quran ni, surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Ali Imran, dan seterusnya sampai surah An-Nas disusun adalah melalui ajaran daripada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah sengaja disusun begitu, tetapi daripada malaikat Jibril alaihi salam. Dan surah yang kita kalau nak tahu surah paling terpendek di dalam Al-Quran ni, mungkin ada yang dah tahu, adalah surah Al-Kawthar. Yang mana surah Al-Kawthar mempunyai 3 ayat je. Ayat Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat je. Dan surah yang terpanjang adalah surah Al-Baqarah. Mungkin kita biasa dengar kan surah Al-Baqarah yang mempunyai 286 ayat semuanya. Dan Al-Quran ini adalah salah satu kitab hidayah. Kenapa Al-Quran dipanggil sebagai kitab hidayah? Hidayah maksudnya petunjuk. Kerana kitab hidayah ini ataupun hidayah yang bermaksud petunjuk ini adalah kitab inilah yang akan membimbing kita ke arah kebaikan, ke arah tujuan hidup yang sebenar. Banyak orang tercari-cari tujuan hidup kan. Di dalam Al-Quran ada menceritakan, ada memberitahu tujuan sebenar manusia ni lahir dekat dunia ni. Dan banyak disebutkan di dalam mengenai tentang Al-Quran ini tidak diragui. Salah satu kitab yang tidak diragui yang mana disebut di dalam surah Al-Baqarah. Dan kita boleh tengok ayat yang pertama, zalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab yang tiada keraguan padanya. Itulah kitab yang tiada keraguan padanya, yang memberi petunjuk kepada manusia, yang menjadi rujukan manusia. Bukanlah setakat dari segi tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, tetapi keseluruhan kehidupan kita ini ada disebutkan di dalam Al-Quran sebenarnya. Bagaimana cara seseorang tu sepatutnya hidup, semua itu ada diajarkan di dalam Al-Quran. Cuma tinggal untuk kita baca, kita fahami dan kita kaji. Al-Quran mempunyai banyak nama sebenarnya. Selalu disebutkan kitab Al-Quran. Sebenarnya ada lagi nama-nama lain Al-Quran ni. Salah satunya adalah Al-Furqan. Apa maksud Al-Furqan? Al-Furqan adalah pembeza antara yang hak, yang benar dan yang batil, yang salah. Okay? Dan Al-Quran ini juga dipanggil Syifa, iaitu penawar ataupun ubat. Kerana di dalam Al-Quran ini ada ayat-ayat yang boleh menyembuhkan penyakit. Bukanlah setakat penyakit luaran, tetapi penyakit dalaman kita, penyakit rohani dalaman kita. Penyakit luaran ini ada diceritakan di zaman Rasulullah, seorang sahabat Rasulullah yang membaca surah Al-Fatihah pada seorang yang sakit. Dengan bacaan dia tadi, Allah SWT memberi izin untuk orang tu sembuh. Jadi kita bolehlah mencuba, tapi bukanlah bermaksud kita tinggalkan perubatan yang ada sekarang ni. Maksudnya kita ambil ubat, dalam masa yang sama kita boleh amalkan surah Al-Fatihah untuk sebagai penawar penyakit kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dan Al-Quran juga dipanggil Mubarak. Mubarak ni maksudnya diberkati, yang memberkati. Maksudnya apabila kita amalkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, insya-Allah kehidupan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, nama Al-Quran juga dipanggil sebagai Mau'izah. Apa itu Mau'izah? Mau'izah itu adalah nasihat ataupun pengajaran. Di dalam Al-Quran, kalau kita baca terjemahan Al-Quran, terlalu banyak nasihat-nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan kita agar kita menjadi seorang yang beriman, yang soleh, yang baik. Okey, itulah yang saya ingin kongsikan mengenai tentang Al-Quran kepada para penonton. Semoga bermanfaat apa yang saya kongsikan ini. Sekiranya kurang, saya mohon maaf. Dan insya-Allah apa yang baik
kita boleh kongsikan, kita boleh amalkan, dan jangan lupa untuk subscribe saya punya channel untuk mendapatkan lebih banyak lagi pengisian-pengisian yang baik, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang tak baik itu atas kelemahan saya, jadi saya mohon maaf. Dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.